Um, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Uh, saya harap anda semua berkeadaan baik di mana saja anda berada. Um, so, tujuan video ini untuk memberikan taklimat tugasan pentaksiran berterusan untuk kod EDUP 3903. Nama kursus ialah Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia. Okey, saya harap video ni saya punya audio ni okey sebab dah pakai mic. Okey, saya terus untuk kumpulan 3 dan kumpulan 4 Okey, anda boleh share juga video ini kalau bermanfaat. Okey, kita akan terus kepada next slide. Okey, butiran pentaksiran iaitu berkaitan dengan bila mula dan bila dihantar. Okey, untuk pentaksiran ujian, um, mulanya sepatutnya 20 hari bulan, tapi saya baru dapat benda ni sehari yang lepas ataupun 2 hari yang lepas. Okey, tapi kita akan guide lah macam mana nak buat ataupun supaya anda tak dapat buat lah. Okey, hantarnya adalah pada 30 hari bulan 8 2022, iaitu dalam masa kurang daripada 5 hari ataupun less than 5 days. Okey, untuk penghasilan produk pula iaitu bermula pada 1 hari bulan 9, iaitu tajuk dia nanti adalah berkaitan dengan topik kita yang keempat kalau tak silap, yang mana kita belum belajar lagi, tapi hari Isnin ni kita akan belajar dalam masa kuliah. Okey, tapi anda sempat lagi study dulu untuk penghasilan produk tu. Nanti saya akan beritahu berkaitan dengan apa, dan juga penulisan iaitu untuk esei. Ini biasa dibuat lah. Okey, tapi bermula pada 19 hari bulan 9. Setelah habisnya penghasilan produk tu, anda terus buat penulisan, iaitu berakhir pada 8 hari bulan 10 2022. Banyak lagi masa di situ. Okey, saya akan teruskan supaya masa dia tak lama sangat. Okey, untuk ini anda sendiri boleh baca, iaitu hasil pembelajaran kursus. Saya tak nak panjangkan sangat video ni supaya anda lebih memahaminya. Okey, hasil pembelajaran kursus ni dia berkaitan dengan topik apa yang anda kena study, iaitu nanti slide selepas ini ada beritahu topik apa. Okey, jangan risau. Okey, objektif dia inilah untuk memberitahu kepada anda semua supaya anda dapat menjawab ujian dan menghasilkan produk, dan juga menjawab ujian, menghasilkan produk, dan juga menulis esei ataupun penulisan. Nanti dari semasa ke semasa saya akan memberitahu bagaimana nak buat penulisan yang bagus dan juga smart. Sebab di dalam penulisan awak tu lah bagaimana pensyarah ataupun lecturer dia akan tengok how the way you think about your answer, macam mana awak buat mengolahkan tu. Di situ dia dapat tengok awak punya level lah. So penting sekali bagaimana nak buat esei. Kebanyakannya esei yang dibuat oleh pelajar guru pelatih pada semester awal, iaitu macam semester 1 PP
dia punya esei ni seakan-akan sekolah menengah lah. Tapi kita akan guide, bukan saya saja, lecturer lain pun akan guide anda bagaimana nak membuat penulisan akademik yang baik. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah untuk yang ujian tu, yang ujian pada 30/8. Okey, iaitu menjawab 3 soalan esei pendek yang tidak melebihi 100 patah perkataan bagi setiap esei. Maksudnya satu esei tu 100 patah perkataan. Okey, maksudnya ada 300 perkataan dalam masa 60 minit. Okey, maknanya anda perlu menjawabnya dalam satu esei tu 20 minit. Kalau nak selamat, siapkan dalam masa 1 jam. Topik yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu topik 1 dan topik 2, iaitu konsep asas falsafah, falsafah pendidikan dan cabang falsafah. Itu topik 1. Yang topik yang kedua iaitu topik 2 yang Dr. Nelson dah ajar pada awak minggu lepas. Okey, pandangan ahli falsafah Islam Barat dan juga Timur terhadap sumber ilmu dan pendidikan. Okey, saya rasa anda dah jawab tentang tutorial kedua-dua topik ni, betul tak? Jadi mungkin senanglah untuk anda sediakan esei pendek. Saya rasa esei pendek dalam lingkungan banyak ni saja pun dah kalau satu ayat 10, maksudnya 10 ayat. So dah sampai 100 patah perkataan. Tetapi dia cakap tidak melebihi, maksudnya satu esei tu lebih kurang 80, macam tu saja pun dah 80 ke 90 dah kira memadai sudah. Kalau lebih daripada 100 tu, saya rasa penyemak nanti tidak akan kira. Okey, faham maksud saya di sini, untuk tidak melebihi 100 patah perkataan, dia tidak akan kira. Okey, saya pakai warna biru lah. Okey, seterusnya. Okey, panduan pelaksanaan ujian, iaitu macam tadi adalah tempoh dia adalah 60 minit. Okey, yang ini sama juga, iaitu tidak melebihi 100 perkataan untuk ujian esei pendek tadi. Yang ketiga, anda harus menunjukkan keupayaan menghasilkan jawapan dengan penerapan gaya bahasa yang standard dan sangat kemas. Gaya bahasa yang standard ini maksudnya adalah menggunakan bahasa Melayu yang standard lah, baku lah maksudnya. Okey, dan juga sangat kemas. Sangat kemas ni yang saya cakap tadi, dia akan menunjukkan bagaimana awak berfikir tentang satu-satu topik tersebut. Okey, dan memberikan contoh yang sangat sesuai. Okey, kalau satu ayat fakta, selepas ayat fakta itu anda bagi satu contoh. Okey, jadi nampaklah dia punya isi itu disokong oleh contoh awak. Faham di situ? Itu lebih menunjukkan awak punya jawapan tu sangat teratur. Okey, tarikh pelaksanaannya adalah 30 Ogos, iaitu dalam masa 4 hari ataupun 5 hari lagi. Maksudnya anda kena bersedia untuk ini dulu, untuk bersedia untuk pelaksanaan ujian ni. Jadi mohon anda hafal ataupun buat nota ringkas tentang kedua-dua topik, iaitu topik 1 dan topik 2 macam saya cakap tadi. Okey, tugasan 2. Okey, habis tugasan 1. Okey, untuk tugasan 2 iaitu penghasilan produk.
Okey, ianya berkaitan dengan kapasiti pembelajaran bermakna. Okey, ini tak payah risau sangat. Anda boleh baca, iaitu dia adalah 25% dia punya markah. Okey, dalam kumpulan yang tidak melebihi 3 orang, tidak melebihi 3 orang, maksudnya 3 lah ataupun 2. Satu taklah. Dia kumpulan untuk 2 orang. Okey, anda dikendaki menghasilkan satu produk kreatif. Satu produk kreatif ni bukannya um, okey, produk kreatif ni bukannya produk dia adalah sesuatu yang berbantukan komputer digital. Maksudnya anda buat contohnya anda buat perisian ataupun presentation yang berbantukan digital lah. Contohnya paling senang sekali adalah PowerPoint, ataupun kalau anda lebih mahir lagi menggunakan software ataupun cara yang boleh anda ilustrasikan perincian. Maksudnya anda boleh tunjukkan tajuk yang tajuk yang menjadi persoalan dia adalah hubungan antara saya pakai warna merah. Okey, hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG, iaitu yang kita akan belajar minggu hadapan untuk kuliah minggu hadapan. Saya rasalah, kalau tak silap saya. Okey, anda dikendaki untuk mempamerkan ciri-ciri kepimpinan, autonomi dan tanggungjawab, iaitu komunikasi berkesan serta alat keguruan yang baik semasa melaksanakan kerja kumpulan. Di situ ini adalah antara antara yang akan disemak kepada anda punya produk kreatif ni tadi. Okey, faham tak? Yang ini kita bahagian untuk tugasan kedua ni mungkin anda masih macam blur-blur, tapi dari semasa ke semasa kita akan beritahulah. Okey, jangan risau sangat. Risaukan dulu kepada yang tugasan yang pertama tadi. Okey, panduan pelaksanaan penghasilan produk. Okey, di sini di bawah ini ada dia punya bagaimana cara untuk menghasilkan produk tersebut. Saya tak perlu baca supaya anda boleh baca sendiri, iaitu tarikh akhir untuk penghasilan produk ni adalah 17 September 2022. Okey, apa yang penting adalah saya tengok dulu. Okey, yang nombor satu tadi sama yang saya cakap tadi, menghasilkan membantukan komputer. Yang kedua iaitu susun atur dan perkembangan idea dia adalah secara logik dan koheren ni, maksudnya secara smart lah. Anda semua menyusun atur awak punya idea tu lain daripada yang lain. Itu yang kita nak tengok, iaitu sangat perkataan mudahnya sangat smart lah. Okey, yang ketiganya mengamalkan komunikasi berkesan dan kemahiran kolaboratif bagi mewujudkan hubungan sosial dalam pasukan dengan cemerlang dan mewujudkan hubungan sosial dalam kerja berpasukan. Maksudnya kerja awak tu tak nampak macam seorang saja yang buat. Dia nampak macam 3 orang yang buat. Okey. Sebenarnya para penyemak tu dia akan dapat detect macam mana kerja yang dikatakan seorang saja ataupun yang dikatakan 2 atau 3. Contohnya kalau ada audio,
berlainan suara dia, ataupun kalau ada video, ada seorang bercakap, so ada lagi orang lain yang bercakap, so nampaklah di situ kerja berpasukan. Okey, seterusnya. Okey, untuk tugasan yang ketiga pula, iaitu penulisan. Okey, yang ini anda pun jangan risau sangat. So sebab ini okey, sebelum tu saya beritahu ianya adalah 30, membawa markah 30%. So besar, markah dia besar. So kenapa dia besar? Sebab ya, awak nanti akan membuat satu penulisan akademik tidak melebihi 1200 perkataan. Maksudnya saya rasa 1200 ni dalam saya tak berapa pasti dia punya pages dia nanti. Saya rasa dalam 10 kot. 10 pages ataupun before 10 pages. Okey, apa yang dibincangkan adalah tentang kurikulum adalah semua jenis pembelajaran yang dirancang dan dipandu oleh seorang sama ada ni yang dikatakan oleh Kerr 1968. So bincangkan secara kritis. Ini penting secara kritis adalah peranan guru secara langsung dalam kurikulum beserta hujah-hujah dan contoh yang relevan. Maksudnya ada dalam esei nanti ada contohnya, idea saya lah. Contohnya awak quote kan, tahu kan quote kan, ataupun apa dalam bahasa Melayu dia, saya tak ingat. Okey, quotekan macam yang atas ni, dia telah quotekan Kerr ni 1968. Okey, dia dah quotekan dia di situ hujah daripada penulis ini So dan awak memberikan contoh apa yang yang awak telah quote tadi. Awak bagi contoh lagi. So itu menguatkan kenapa awak pilih hujah tersebut untuk menyokong peranan guru secara langsung dalam perancangan kurikulum. Okey, boleh faham sedikit di situ kan? So tak apa, nanti kita akan awak banyak masa untuk tanya saya ataupun lecturer lain untuk ini. Okey, panduan pelaksanaan penulisan. Tugasan ini secara individu. Saya perlu jauh. Okey, individu dan tidak melebihi 1200. Dan juga tugasan anda meliputi perkara yang berikut, iaitu macam yang tadi, berupaya membincangkan peranan guru secara langsung dalam perancangan kurikulum dengan pemikiran yang kritis. Pemikiran yang kritis ni tadi adalah yang ada quotes, ada hujah dan ada contoh. Di situ kita nampak pemikiran hasil ayat yang awak sediakan tu amat kritis. Itu maksud dia. Okey, yang kedua, menunjukkan keupayaan menghasilkan penulisan akademik dengan penerapan gaya bahasa yang standard dan sistematik. Ini biasa. Yang ketiga, berkebolehan membuat penakulan secara kritis dan analitikal berdasarkan pelbagai sumber maklumat yang relevan. Ini tadi, ini yang saya tekankan tadi, itu untuk menghasilkan penulisan akademik kita perlu ada letakkan kita punya hujah, quotes, contoh, isi fakta yang
betul dan diakui. Contohnya awak letakkan sumber ayat, di mana ayat awak tu awak letak sumber di mana awak dapat. Okey. Yang keempat, tarikh penghantaran dia adalah 8 Oktober. Okey, saya nak jangan sehingga 7 hari bulan 8 baru nak mula, ataupun 6 hari bulan 8 baru nak mula. So, mulakan daripada awal tugasan ini bermula. Terus anda patutnya terus buat. Okey, jangan tunggu last minute. Semalam yang terakhir baru nak mula cari bahan, memang tak jadi. Okey, kita nak jadi seorang guru ataupun guru yang moden ataupun guru yang smart, work hard, dia mesti kita mesti meletakkan sesuatu tu lebih awal daripada jangkaan kita. Contohnya mula pada bila tugasan ketiga, terus draftkan ataupun buat penulisan yang simple dulu. Hari ke hari awak akan dapat edit semula dengan lebih baik. Okey, InsyaAllah penulisan nanti akan berhasil dengan baiklah. Okey, seperti biasa, plagiarism dilarang sama sekali dengan penilaian turn it in tidak melebihi 30% persamaan. Maksudnya iaitu penilaian turn it in ni maksudnya apa yang awak bincangkan itu awak letak quote di situ, tidak boleh 30% sama. Contohnya adalah kalau satu ayat macam ni semua ambil daripada melebihi 30% ambil daripada buku ataupun ambil daripada artikel di internet. Kita akan dapat nampak contohnya kalau pemeriksa tu memang mahir ataupun pemeriksa tu memang dah biasa menyemak ujian EDU, memang dia akan dapat detect anda sedang membuat satu plagiarism, iaitu meniru kopi artikel yang sedia ada. Okey. Okey, tak lama lagi habis. Okey, seterusnya adalah arahan pelaksanaan tugasan. Okey, yang ini tugasan 2, dia cakap penghasilan produk hendaklah dibuat secara berkumpulan. Okey, ini dia ulang semula. Okey, tugasan 1 dan tugasan 3 hendaklah dilaksanakan secara individu. Dia ulang ulang balik. Okey, anda perlu mencari bahan rujukan dan maklumat tambahan untuk melaksanakan tugasan ini. Okey, ini yang saya tekankan. Font Arial bersaiz 11. Okey, font Arial bersaiz 11 dan langkau setengah baris, iaitu 1.5 baris. Okey, ikut dia punya format penulisan tersebut. Okey, kalau anda guna format yang lain, mungkin markah dia akan kurang lah, akan dia potong markah lah. Okey, kena ikut penulisan format tu nanti. Okey, ni yang terakhir sekali, slide yang terakhir sekali, iaitu rujukan mengikut format APA, iaitu anda perlu buat rujukan nanti, terutama yang tugasan yang ketiga, iaitu menggunakan APA, American Psychological Association. Okey, saya rasa anda dah mahir buat tu ataupun pernah buat itu. Kalau tak, boleh rujuk di Google ataupun boleh tanya dengan lecturer. Okey, setiap gambar dan jadual dan ilustrasi perlu dilabelkan. Contohnya macam jadual 1, jadual 2, ataupun gambar 1, gambar 2, macam itulah. Dan juga ilustrasi pun dilabelkan. Ilustrasi ni macam gambar lah, ataupun ikon ke, perlu dilabelkan. Okay, sertakan lampiran jika berkaitan. Kalau ada lampiran ataupun borang ke, peta ke, hasil kerja ke, yang anda quotekan sebagai lampiran, so kena
kena disettlekan. Okey. Okey, yang kelima tentang pelagarian tadi, plagiat. Oh, di situ plagiat. Okey. Tadi tidak dibenarkan sama sekali. Okey, bilangan patah perkataan wajib dinyatakan. Okey, anda perlu nyatakan bilangan patah perkataan untuk di hujung esei anda. Okey, tidak termasuk dengan quotation, tajuk ataupun rujukan bilangan perkataan tadi. Penalti akan dikenakan sekiranya bilangan patah perkataan kurang ataupun melebihi 10% daripada yang ditetapkan. Okey. Anda mesti menghantar tugasan ini pada tarikh yang ditetapkan. Jangan hantar selepas ataupun sebelum pada hari tersebut juga. Pada hari yang dia nyatakan di situ. Okey, tugasan yang dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan grade pentaksiran berterusan. Okey, muka depan mesti ada yang 8 ini Excuse me. Okey, mesti ada 8 benda ini. Nama pelajar, angka giliran, nombor kad pengenalan. Okey, 7 saja. Salah tu. Okey, kumpulan unit, kod dan nama khusus, nama pensyarah, tarikh hantar. Okey, tugasan ini membawa markah 70 dengan wajaran 70%. Tugasan 1, 2 dengan 3, 70% ke semuanya. So, maksudnya 30% lagi adalah pada mungkin pada ujian yang seterusnya. Okey, saya rasa itu saja. Apa yang saya nasihatkan adalah anda perlu fokus dulu kepada tugasan 1 tadi Okey. Dan juga yang terakhir sekali saya nak beritahu, iaitu di belakang yang ini, iaitu tugasan pentaksiran ni semua disediakan, betul? So yang belakang sekali dia ada panduan pemarkahan EDU P3093, iaitu untuk tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan 3. Dia ada panduan pemarkahan yang anda boleh wujud sebagai panduan. Okey, panduan cara untuk mendapatkan markah di sana. Dia ada nyatakan deskriptor, iaitu penilaian dia macam mana yang tulisan awak tu mendapat markah. Okey, saya rasa itu saja. Saya akan memberitahu, dan kalau ada soalan boleh terus WhatsApp di grup. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Semoga berjaya.